Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di dalam kelas Sirah tahun 4. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita, tutup sekejap video ni, baca doa seperti yang kita baca di dalam kelas dan lepas daripada tu baru buka balik. Okey, untuk Sirah tahun 4 hari ini, kita masih di dalam pelajaran 5, Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Okey, hari ini merupakan hari Rabu, iaitu 30 Jun 2021. Hari terakhir dah ni kita di dalam bulan Jun. Esok dah insya-Allah 1 Julai. Okey. Sebelum daripada kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini, kita tengok dulu apa yang kita dah belajar tentang Perjanjian Hudaibiyah ni pada pelajaran minggu lepas. Okey, yang pertamanya, siapakah yang terlibat di dalam Perjanjian Hudaibiyah? Iaitu Rasulullah, umat Islam Madinah ni dengan kaum musyrikin Mekah, kan? Okey, yang kedua, asal nama Hudaibiyah ni. Satu nama tempat. Okey. Yang ketiga, berlaku bila? Awak kena ingat tarikh dia. Okey, setahun selepas daripada apa tu yang kita belajar tu, perang Khandaq atau perang Ahzab. Okey. Dan juga sebab berlaku yang mula-mulanya Nabi nak pergi umrah bersama dengan orang-orang Madinah, tapi musyrikin Mekah ni menyekat, kan? Okey. Dan kita belajar juga persetujuan utama antara yang terkandung di dalam Perjanjian Hudaibiyah ni, iaitu gencatan senjata daripada musyrikin Mekah. Tapi Nabi dan sahabat-sahabatnya daripada Madinah ni kena tangguh dulu niat untuk menunaikan umrah pada tahun tersebut. Okey. Dan pada hari ini, okey, sebelum daripada kita mula, kita tengok dia pegang buku tu. Dia ajak kita buka dulu buku. Dia ambil dulu buku Sirah, buku teks Sirah tahun 4. Kita akan tengok muka surat berapa. Okey. Hari ini boleh buka buku teks muka surat 31. Muka surat 31. Okey, ini 31 ni. Okey, Maklimah besarkan sikit untuk awak. Okey, yang ini. Tengok. Untuk hari ini, okey, tengok. Maklimah merahkan tu sebab inilah benda besar yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu kandungan ataupun isi Perjanjian Hudaibiyah itu. Okey, apa yang mereka janjikan antara musyrikin Mekah dengan Nabi ni, kan? Okey, sebelum daripada Maklimah terangkan, kita sama-sama baca dulu. Ikut baca supaya kita semakin mahir membaca Jawi. Okey. Nombor 1, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kembali ke Madinah. Mereka boleh datang semula ke Mekah pada tahun hadapan dengan syarat tidak membawa senjata kecuali pedang yang bersarung. Okey. Mereka boleh tinggal di Mekah selama 3 hari sahaja. Okey. Ni syarat musyrikin Mekah lah. Syarat musyrik nombor 1 ni, syarat musyrikin Mekah kepada Rasulullah. Dia kata balik dulu. Tahun ni balik dulu. Okey. Tahun depan insya-Allah boleh datang semula dengan syarat tak bawa lah senjata kecuali pedang yang bersarung ni. Biasa pedang yang bersarung ni adalah untuk sembelih haiwan ternakan. Masa tengah-tengah jalan tu nak makan, nak sembelih haiwan ternakan, jadi boleh bawa pedang yang bersarung sahaja. Dan syaratnya lagi apa? Boleh tinggal di Mekah 3 hari je. 3 hari sahaja. Okey, lepas tu kena balik ke Madinah. Okey. Yang kedua, ni syarat daripada Nabi lah. Syarat daripada orang Islam.
gencatan senjata berlangsung selama 10 tahun. Okey, maksudnya gencatan senjata macam yang Mak Alimah cakap minggu lepas adalah orang kafir ni dia kena berhenti menyerang orang Islam selama tempoh ini, tempoh perjanjian ini. Okey. Syarat yang ketiga, kandungan yang ketiga perjanjian Hudaibiyah, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam dengan tidak mendapat izin penjaganya hendaklah dipulangkan. Kalau orang Quraisy, orang Mekah ni lari ke pihak orang Islam di Madinah ni, tanpa kebenaran penjaga dia, dia kena hantar balik. Hantar ke Mekah semula. Sebaliknya, jika orang Islam yang lari ke pihak Quraisy Mekah tidak mesti dipulangkan. Nampak kat sini macam tak adil kan? Tapi Nabi kita ni dia satunya wahyu daripada Allah sendiri dan dia pun cerdik, dia nak perangkap juga. Maksudnya walaupun nampak syarat tu berat sebelah, tapi adalah kira perancangan jangka masa panjang lah. Hujung-hujung tu kita akan dapat manfaat banyak daripada perjanjian Hudaibiyah ni. Sekarang tak apa, kita sabar dulu dengan syarat mereka kan. Dia kata kalau kita pula ada pihak kita yang lari daripada ke Quraisy ni, tak semestinya dipulangkan. Dia boleh, kalau dia nak hantar ke Madinah balik boleh, tak nak hantar pun boleh. Okay. Yang seterusnya, okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hudaibiyah selama 20 hari selepas perjanjian disepakati. Okey, yang ni bukan isi kandungan Yang ni dia cerita semula yang Rasulullah ni duduk dekat Hudaibiyah tu 20 hari selepas perjanjian Hudaibiyah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam kembali ke Madinah. Lepas tu dia balik ke Madinah. Perjanjian Hudaibiyah ialah tanda-tanda kejayaan Islam. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Okey. Al-Fath ayat 1. Okay. Maksudnya, sesungguhnya kami, iaitu Allah, telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas atau nyata. Okay. Ni sebenarnya satu pembukaan kepada kemenangan. Tapi nak tahu kisah selanjutnya, apa yang menang tu, kita kena belajar lagi sirah lepas ni. Okay. Kesan pula kesan perjanjian Hudaibiyah, buka muka surat 32. Okay, maknanya besarkan. Okay, kesan perjanjian Hudaibiyah. Okay, selama 10 tahun gencatan senjata membolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan syiar Islam dengan lebih luas lagi. Okay, jadi masa tu Nabi ni sebabnya orang musyrikin Mekah dah tak serang dia kan. Dah tak serang Madinah. Jadi Nabi ambil tu untuk pergi tempat-tempat lain untuk sebarkan Islam kan. Okey. Jadi musyrikin Mekah boleh tengok je lah Nabi berdakwah, tapi tak boleh nak buat apa sebab dia orang dah janji supaya menghentikan peperangan sekejap dalam tempoh 10 tahun kan. Yang kedua, orang Islam bebas berkawan dengan orang bukan Islam. Ini dapat mempamerkan nilai-nilai Islam kepada mereka. Okay, sebab sebelum ni asyik perang je. Tapi sekarang bila dah ada gencatan senjata, yang nak berkawan, boleh berkawan lah. Kan? Okay, jadi masa tu lah orang-orang yang bukan Islam ni nampak dah kebaikan-kebaikan Islam. Sebab kita tahu Islam ni adalah agama yang jelas kebaikan dia, petunjuk dia. Jadi orang yang dia nampak sungguh-sungguh, mesti dia akan tertarik dengan Islam. Okay, yang ketiga, membolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan saki-baki orang Yahudi yang membuat pakatan sulit dengan musyrikin Mekah. Orang Islam dapat memperkemaskan lagi kehidupan mereka. Okey. Aman sikit time ni kan.
Okey. Dan banyaklah kiranya kalau Nabi pun bebas menyebarkan syiar Islam, maksudnya umat Islam ni bertambah ramailah. Okey, kesan dia. Okey. Muallimah tak nak cerita lebih-lebih tentang kesan dia kerana kita akan belajar nanti di dalam pembukaan Mekah, tajuk seterusnya. Yang itulah sebenarnya kemenangan besar ya kita dapat daripada perjanjian Hudaibiyah. Okey. Jadi hari ni kita cerita setakat ni sahaja dulu kan. Ada lagi sikit lagi. Orang Islam dapat memperkemaskan lagi kehidupan mereka. Membolehkan Rasulullah SAW dan orang Islam mengerjakan umrah dengan aman. Okey, jadi tahun depan dia orang pergilah berumrah dengan aman kan. Okey. Buku teks muka surat 32 juga yang ni. Okey. Sekarang untuk latihan. Okey, kita dah habis belajar tajuk ni. Untuk latihan, buka buku aktiviti awak muka surat 14 ni. 14. Okey. Arahannya adalah lorekkan isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Okey, baca betul-betul. Okey. Pertama, rombongan Rasulullah dibenarkan memasuki Mekah pada tahun hadapan dengan syarat-syarat tertentu. Okey, betul ke tak ni isi kandungan? Kalau betul, lorek. Okey, maknanya baca start daripada bawah ni. Membunuh anak-anak dan merampas harta-harta orang Islam. Betul ke tak? Mengambil hak orang lain untuk diri sendiri. Betul ke tak? Isi kandungan dia. Berkorban nyawa dan harta bagi menentang musuh-musuh Islam. Gencatan senjata berkuat kuasa selama 10 tahun. Bekerjasama kepada perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Bercakap bohong dan menindas orang lain dengan kejam dan merampas harta orang lain. Berlaku kedak dalam kandungan perjanjian tu. Menderhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyembah berhala. Orang Quraisy yang lari ke pihak Islam hendaklah dipulangkan, sebaliknya orang Islam yang lari tidak perlu dipulangkan. Mana-mana pihak bebas mengadakan perjanjian persahabatan dengan pihak-pihak lain. Okey. Jadinya mana yang isi kandungan perjanjian Hudaibiyah, lorekkan. Okey. Dan ni pula lengkapkan pilihan petikan dengan pilihan jawapan di sebelah. Okey. Pilihan jawapan tu, Mukadimah lupa nak letak dalam ni. Pilihan jawapan tu ada dalam muka surat 16. Okey, kejap Mukadimah lupa nak letak. Okey. Muka surat 16 tu, muka surat sebelah tu. Okey. Okey, nampak tak? Okey. Yang ni tengok. Yang dia tak bagi, dia bagi nombor 1 kan? Okey, contohnya yang nombor 1 ni kan, nombor 1 ni pilihan jawapan dia ada 3. Madinah, Habsyah, Mekah. Okey, tengok. Okey, jadi yang tu lah yang awak pilih untuk letak kat sini. Okey, Mu'alimah baca hanya soalan dia je, petikan dia sahaja. Nabi Muhammad SAW berhajat hendak pulang pada tahun 627 Masihi. Baginda ingin mengunjungi Masjidil Haram untuk mengerjakan. Okey, tengok pilihan jawapan yang nombor 2 tu. Orang-orang Islam menuju ke destinasi mereka dengan berpakaian ihram dan tidak membawa sebarang. Nombor 3, tengok pilihan jawapan tu, muka surat sebelah. Apabila mereka tiba di Nabi Muhammad SAW didatangi oleh wakil sebenarnya ni yang memberitahu Nabi bahawa orang-orang Quraisy telah menghantar untuk menahan orang-orang Islam dari memasuki tempat itu. Menahan apa? Menghantar apa? Okay, lepas tu Nabi Muhammad telah menghantar untuk menyatakan
hajatnya yang sebenar. Okey, yang ni jangan lupa jawapan dia ada pilihan di belakang tu. Untuk setiap nombor ni awak boleh tengok. Okey. Dan yang seterusnya, okey, memang nampak banyak sikit latihan kita, tapi sebenarnya yang awak kena buat, okey, kalau yang ni lorikkan sahaja, bukan kena salin pun kan, lorik sahaja. Okey, yang ni pun isi tempat kosong sahaja. Yang ni pun sama, muka surat 17 isi tempat kosong sahaja. Okey. Mukadimah baca. Okay. Setiap pihak tidak dibenarkan melancarkan peperangan selama berapa tahun. Okay. Sekiranya orang Islam lari ke pihak Quraisy tanpa kebenaran keluarganya, dia tidak perlu apa? Yang ni awak cari dalam buku teks yang kita baca tadi, muka surat 31 dan 32 tu kepada Islam di Madinah. Pihak Quraisy dan Islam dibenarkan membuat perjanjian dengan mana-mana apa? Tetapi tidak dibenarkan membantu memerangi pihak musuh di dalam peperangan. Okey. Mereka dibenarkan melakukan apa? Pada tahun hadapannya dan orang musyrikin akan keluar dari kota Mekah. Manakala orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran hendaklah dikembalikan kepada siapa? Cuba tulis dulu. Nanti Mukadimah cek jawapan awak dah. Okey, yang ni tak ada pilihan jawapan, awak kena cari dalam muka surat yang kita baca tadi. Okey, jadi syukran jazilan. Terima kasih di atas perhatian awak pada video pengajaran Mukadimah ni, dan harapnya awak boleh faham dan dapat manfaat daripada pelajaran kita pada hari ini. Siapkan tugasan dan boleh hantar kepada Mukadimah melalui Telegram hari ini, dan boleh masuk Google Meet juga. Okay. Siapa yang tak boleh masuk Google Meet, kalau ada tak tahu baca Jawi mana-mana tempat, tak faham soalan ke apa, boleh voice note Mukadimah WhatsApp. Okey. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.